Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Hari ini Mama Tu akan bercerita sebuah cerita yang menggunakan alatan ya. Mama Tu akan gunakan kertas dan surat khabar. Dan cerita yang akan disampaikan ialah Nyam Nyam Nyit. Ni di bawah ni ya. Cerita oleh Hasnia Husin. Mama Tu sendiri dan ilustratornya ialah Melanie Clarice Mujib daripada Sabah. Kita mulakan ya sayang. Dengar ya. Di sebuah kampung ada seorang kanak-kanak bernama Amin. Amin tinggal bersama nenek dan atuknya di sebuah rumah yang selesa berdekatan dengan hutan. Atuk dan nenek sangat sayang pada Amin. Nenek suka menanam pokok bunga ya, dan atuk pula suka berkebun. Di kebunnya penuh dengan sayur-sayuran. Dan atuk dan nenek selalu perhati, Amin tak suka makan sayur. Dia suka makan buah-buahan, terutamanya buah-buah seperti buah empelam ni ha. Baik. Satu hari atuk berkata kepada nenek, saya rasa kita harus tanam pokok empelam lah supaya nanti buah-buahnya Amin dapat makan. Nenek setuju. Atuk pun pergilah ke rumah sahabatnya dan meminta 2 batang anak pokok empelam. Bila sahabatnya memberikan kepadanya 2 batang anak pokok empelam ni, atuk pun membawa anak pokok empelam itu dan ditanamkan di tempat yang telah tersedia ya, di belakang rumahnya. Tengok ni, tanam, masukkan tanah, masukkan baju, tanam lagi, masukkan tanah, masukkan baju. Dan Amin setiap hari menyiram pokok ini. Maka pokok itu pun mulalah tumbuh tinggi dan tinggi dan tinggi. Okey, tinggi dan tinggi dan tinggi. Setiap hari Amin menyiram pokok itu hingga pokok itu menjadi besar ya, besar dan segar. Ketika itu atuk berkata, rasanya kita kena buat pagar lah Amin, supaya binatang-binatang pada hutan tu tak datang dan mengganggu. Amin setuju saja. Jadi mereka pun membuat sebuah pagar yang panjang ya, panjang. Dan pagar itu mengelilingi pokok. Dan akhirnya pokok ini tumbuh dengan segar ya. Dan kali ini tinggi dan tinggi hingga berbunga. Kemudian lepas berbunga tu dia berbuah. Ya, akhirnya buah-buah itu kelihatan hampir masak ya. Jadi satu hari Amin terlihat ada banyak burung yang terbang berkeliling dengan keliling pokok itu sambil mematuk-matuk dan memakan-makan buah-buahan itu. Amin sudah susah hati. Dia beritahu atuk, kata atuk tu, tengok burung-burung tu terbang di sekeliling pokok tu nak makan buah empelam Amin, katanya. Oh, kata datuk, dah sampai masanya untuk kita perang. Ya? Kita akan memetik semua buah-buah itu, kita masuk ke dalam bekas dan simpan ke dalam rumah. Tapi kata Amin, pokok ni tinggi ya tu, macam mana? Tak apa, kita buat tangga. Datuk pun mulalah membina sebuah tangga yang tinggi. Dan Amin terus pergi kepada nenek. Nenek, buah kita banyak tu nenek, bagilah. Kita nak buat apa ni nanti? Kita sedekah, kata nenek, kepada jiran-jiran dekat rumah. Dan mungkin kita boleh bagi rumah anak-anak yatim sama.
Alah, nenek, ini rasa tak payah sedekah lah nenek. Biarlah kita jual saja, kita makan dan kita jual saja. Jual? Kenapa nak jual? Kata nenek. Sebab Amin nak beli barang-barang mainan. Dan Amin nak beli kasut. Kalau boleh basikal, kata Amin. Budak ni tekut betul lah. Dah jadi tamak ya awak. Amin pergi mendapatkan datuknya, menolong datuknya membuat tangga. Tangga menjadi tinggi dan tinggi dan tinggi, ya. Kata Amin, tak apalah nenek, ya, kita jual lah nenek. Tak nak suka-suka, kata Amin. Tengoklah nanti nyam-nyam ni datang kepada kamu. Apa nyam-nyam ni tu? Adalah, katanya. Nanti jaga-jaga kamu. Amin tak percayalah nenek, kata Amin. Tangga pun siap. Dan mereka sandarkan tangga itu di tepi pokok mempelai. Waktu sudah senja kala dan nenek menyuruh mereka masuk ke dalam rumah. Nanti nyam-nyam ni datang, kata nenek. Mana adalah, kata Amin, dia tak percaya. Malam itu Amin tidur dengan nyenyaknya. Tapi tiba-tiba dia terbangun. Dia mendengar ada sesuatu bunyi yang datang daripada atas sana. Mula-mulanya perlahan. Jadi apa tu? Kata Amin. Bila saya pergi tengok. Dia pun pergi dan membuka pintu. Dan ketika itu, pintu tingkap, ya. Ketika itu kelihatanlah suatu rantaian lembaga hitam sedang melayang-layang di angkasa dan turun terus menuju ke pokok mempelamnya. Dan mereka mula makan buah-buah mempelam Amin tu. Kelilingnya makan. Ya? Dan Amin lihat, janganlah. Kamu ni siapa ni? Janganlah. Maka mereka berbunyi, nyam-nyam ni minta garam bagi kunyit. Nyam-nyam ni nak makan buah yang enak. Nak ambil si kanak-kanak. Nyam-nyam ni nak bagi rugi budak yang tamak. Nyam-nyam ni. Amin sangat takut kerana lembaga itu mula memerhatinya. Katanya, nak ambil si budak kecil, nak bawa naik ke langit. Nyam-nyam ni. Apa ni? Janganlah makan buah pelam saya tu. Kasihanilah pada saya. Jangan makan. Kata Amin, tolonglah. Bila lembaga itu memerhatinya dengan dekat, Amin pun ketakutan. Dia segera menutup pintu dan kemudian lari, tidur di atas katil, menutup telinganya tak mau mendengar bunyi nyam-nyam itu. Dan akhirnya suara itu pun hilang. Maka Amin pun bolehlah tidur ketika itu. Pagi-pagi esoknya, Amin bangun dan terus pergi melihat pokok-pokok buah mempelamnya. Dan Amin sangat terperanjat melihat rupanya buah-buahan itu semuanya ada di atas pokok tu. Jadi, adakah Amin bermimpi? Saya mimpi, kata Amin. Dan dia meloncat kegembiraan. Semalam hujan turun dengan lebatnya, ya, dan ada angin. Jadi tiba-tiba Amin terlihat ada sekuntum bunga. Bunga itu seperti bunga yang dipakai oleh ketua nyam-nyam ni semalam. Amin terperanjat.
betul lah nyam-nyam ni datang ni, kata Amin. Saya takut. Dia pun memerhati sekelilingnya. Dan dilihatnya, di tepi pagar itu, ada pokok bunga nenek yang bunganya berwarna putih telah patah dan bertaburan gugur di sekeliling tempat itu. Oh, kata Amin, bunga ni ialah bunga nenek kat pagar tu. Mungkin angin tiup semalam ni, katanya. Jadi sayang, adakah Amir bermimpi? Mimpi ya? Ataupun nyam-nyam ni? Sekian sayang. Sekian. Terima kasih.